Apa pun boleh. Bismillah. Linnabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'it tabi'in wa lisadatil ulama'i wal awliya'i wal atqiya'i wal asfiya' ولجميع مشايخنا من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك ونكبرك ونعوذ بك يا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha penyelaras kuliah duha pada pagi ini, yang saya kasihi seluruh para hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan taufik dan kurniaannya, dipertemukan sekali lagi ataupun dipertemukan kita pada pagi ini pada waktu yang sangat baik, sehingga waktu ini disumpah di dalam Al-Quran dengan firman Allah, wadduha wal laili idza saja. Dan kita berada pada satu tempat yang terbaik di atas muka bumi, sehingga kan nama itu disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Jin. Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu adalah tempat hanya untuk membesarkan Allah, maka janganlah kamu menyeru selain Allah di dalamnya. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga berkumpul di dalam satu kumpulan orang-orang yang baik, yang itu telah disebutkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalu jalisis salih, diumpamakan teman-teman kawan-kawan yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Jika tidak kamu membeli daripadanya, pastilah wangian itu akan melekat padamu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pada waktu yang baik, di tempat yang baik, bersama dengan kawan-kawan yang baik, kita bermohon kepada Allah Ta'ala akan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan Allah Ta'ala menjadikan penghujung penutup kehidupan kita adalah penutup kehidupan yang baik, yaitu husnul khatimah. Dan semoga Allah meletakkan kita di dalam tempat yang terbaik kekal abadi, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum tu saya nak tanya, siapa yang pagi tadi ikut kuliah subuh saya di Masjid Paya Raja? Oh, seorang. Baik. Sebab kan ada seorang tuan-tuan, asalnya
saya nak bawa tajuk faraid tetapi dah ada yang hadir, sebab yang di sini tak dapat lagi ilmu tu kan. Tapi ada dah seorang muslimat dia yang hadir kuliah subuh saya pagi tadi Masjid Paya Raja. Tak ada. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Haji kita berkongsi sekali lagi boleh je ya? Untuk diorang, mungkin diorang tak dapat ilmu tu, jadi kita kongsi. Tapi kita kongsi yang semalam punya. Malam tadi datang kan? Malam tadi pun datang. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan di sini mungkin tak dapat akses kisah ataupun ilmu tentang miras ataupun faraid yang merupakan ilmu penting di dalam ilmu Islam, maka tuan-tuan, insya-Allah pada pagi ini kita akan mengambil satu bab yang penting yang berkaitan dengan kehidupan kita semua, iaitulah ilmu yang berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. Walaupun namanya berkaitan dengan harta, tetapi ilmu ini digelar dan disebutkan oleh Nabi sebagai separuh ilmu. Nabi SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraid, belajarlah ilmu faraid, wa'allimuha ataupun wa'allimuhan nas, dan ajarkanlah ilmu ini kepada manusia. Fa innaha nisfal ilm, sesungguhnya ilmu faraid itu separuh ilmu." Mana ilmu tu kalau kita kumpul tuan-tuan, separuh tu faraid. Besar tuan-tuan pecahan ilmu ini. Wa innaha yunsa, dan ilmu ini dilupakan. Dan sesungguhnya ia merupakan awwalu syai'in yunza'u min ummati, ilmu pertama yang akan dicabut daripada umatku. Ilmu apa? Faraid. Sebab itu kawan-kawan saya kata tuan-tuan, mereka ni tak nak belajar ilmu faraid. Sebab apa? Dia kata kalau belajar ilmu faraid cepat mati. Kenapa cepat mati? Sebab pertama diangkat. Jadi orang yang pakar faraid ni semua akan mati. Jadi tuan-tuan nak teruskan belajar ke tak nak? Teruskan belajar, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Okey, awwalu yunza. Maknanya ilmu ini ilmu yang penting. Fadilatnya besar kerana Nabi suruh belajar. Nabi kata ta'allamu, belajar. Wa'allimuha, ajarkan kepada manusia. Nabi suruh kita buat begitu. Tuan-tuan, itu yang pertama. Yang keduanya, ilmu faraid ataupun ilmu selepas kematian manusia. Kita semua faham dan kita semua sedar dan kita semua tahu bahawa harta ini bukan milik kita. Tetapi harta ini adalah letakkan Allah kepada tangan kita untuk kita gunakan sampai satu masa harta itu berpindah milik kepada waris kita. Kalau kita punya, kita bawa masuk dalam kubur. Tapi sebab bukan kita punya, orang lain ambil. Nak tunjukkan bukti itu bukan kita punya, senang aja, tuan-tuan. Kita tidak boleh wasiatkan harta kita semua sekali kepada orang yang bukan ahli waris kita. Faham tak? Maknanya kita nak ambil semua harta kita bagi kat orang. Wasiat, hadiah lain. Wasiat, tuan-tuan, mesti dengan persetujuan ahli waris. Maknanya hatta waktu kita hidup, kita nak tulis satu wasiat yang memberikan semua harta kepada orang, tak boleh. Menunjukkan kita tak boleh mengelola harta kita. Dan itu bukan kita punya. Apa yang ada pada kita juga bersama padanya milik ahli waris. Itu dalil yang besar menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, bahawa apa yang kita miliki hakikatnya semuanya bukan kita punya, tetapi Allah Ta'ala letakkan kepada kita untuk kita gunakan pada jalan yang baik. Kemudian setelah kita gunakan, mati kita akan diwarisi oleh orang lain. Sebab itu, tuan-tuan, terkadang kita perlu fikirkan, saya pun kena selalu renung, tuan-tuan. Terkadang kita daripada muda sampai kita ketua, kita sibuk kumpulkan. Sampai kita dah tua, kita boleh guna duit tu. Orang lain pula ambil.
Maknanya kepenatan kita yang dahulu, yang kita sampai terleka, terlalai, sampai tak sempat baca Quran sebab katanya nak cari kehidupan, sampai satu usia duit tu banyak dah, betul-betul ada 2 juta tuan-tuan. Tetapi sampai cukup 2 juta, tiba-tiba tua, lemah, makan udang dah tak boleh, makan daging dah tak boleh, pergi jalan kaki pun dah sakit, pergi umrah pun kena tolak dengan kursi roda dan sebagainya. Tapi dah kumpul banyak dah. Rupanya itu bukan kita punya, orang lain punya. Bukan kata salah orang lain ambil, salahnya apabila sepanjang pengumpulan kita itu kita terlalai. Itu yang salahnya. Tuan-tuan. Okey, baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu perkara yang perlu kita sedar dan kita perasan. Jadinya tuan-tuan, mengumpul harta tidak ada larangan di dalam Islam. Maknanya ada harta tidak larang, kerana itu memang Allah Ta'ala jadikan bagi kita dan kita ada. Kerana tugasan adanya harta itu dapat mengimarahkan muka bumi ini. Dan Allah sangat suka kalau seorang itu diberikan harta dan harta itu digunakan. Allah suka. Sebab apa? Sebab itu aku berikan dia. Lepas tu digunakan pula harta itu dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Allah Ta'ala suka. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya? Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, bila seorang itu memiliki harta, maka sampai waktu ajal dia akan mati dan meninggal dunia, Islam telah menyusun syariat ketika dia hidup dan Islam telah menyusun syariat selepas dia mati. Maka syariat waktu dia hidup seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, nikah kahwin, jual beli, pinjam meminjam, hudud, qisas, ta'zir, itu seketika hidup. Ketika dia mati, Islam menyusun pula harta dia untuk dibedak-bedakkan kepada orang yang sepatutnya. Maka ketika mana seorang muslim itu meninggal dunia sahaja, perkara pertama yang akan dilakukan kepada hartanya adalah apa dia? Mestilah dilihat pada hartanya. Mati je. Tuan-tuan bayangkan kita mati. Maka orang yang uruskan harta kita, dia kena tengok dulu dekat harta kita, ada tak milik orang yang berada dalam jagaan kita. Contohnya, kita menyimpan harta gadaian seseorang. Harta gadaian bukan milik kita, kan? Digadaikan dengan satu penyewaan, satu masa dia pulang, harta itu kena dipulangkan balik. Maka kalau seorang itu meninggal dan dia menyimpan satu harta milik orang, tuan-tuan, maka harta milik orang itu, contoh gadaian, maka tuan-tuan kena diketepikan kerana itu bukan harta dia. Jangan masuk dalam harta. Itu benda pertama sekali kena buat. Dan mesti diketepikan segala hak bukan dia punya. Contoh, duit zakat yang dia kena keluarkan. Waktu dia nak meninggal, cukup haul untuk dia keluarkan zakat. Duit zakat yang ada itu bukan dia punya, walaupun dia yang keluarkan, kerana zakat itu milik harta anak yatim dan fakir miskin. Fakir dan miskin, betul? Maka bukan duit, ketepikan. Setelah dia mati, itu semua diketepikan. Setelah selesai mengetepikan semua hak orang lain yang bersangkut paut dengan hartanya, ketepikan, baru dilihat pada yang keduanya, iaitu duit yang ada tadi. Contoh, duit yang ada tadi digunakan untuk pengurusan jenazahnya. Apa yang diuruskan dengan jenazah? Yang pertama, urusan mandinya. Apa yang diperlukan ini? Kalaulah mandiannya itu memerlukan kepada tukang mandi, diupah, maka duit itulah digunakan untuk upah tukang mandi. Nak beli kapur barus, itulah digunakan untuk kau. Nak beli minyak air ros, belikan dengan itu. Nak gunakan untuk beli kapas, beli kapas. Beli kain, beli kain. Semua gunakan duit si mati. Tapi kalau ada orang datang, dia kata tak apalah, pakai duit saya, tak apa masalah, boleh. Tapi keutamaan penggunaan setelah gunakan itu, gunakan duit si mati. Okey? Gunakan duit jenazah itu guna. Setelah orang punya harta ketepikan, duit yang ada gunakan untuk persiapan dia. Mandikan, kafankan, kemudian urusan pengebumian.
Urusan pengumian contohnya adalah upah gali kubur, upah gali liang kubur, kan? Upah van jenazah kena bayar. Semua itu boleh gunakan duit saya. Tetapi apa yang tidak bersangkut paut dengan urusan pengebumian, mandian, kafan, itu tidak boleh digunakan duit si mati ataupun melampau-lampau pada penggunaan hartanya. Contoh, kalau nak kubur yang special, tempatnya adalah dekat Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Faham tak? Tanahnya lebih selesa, tinggi sedikit, dan mungkin ada aircon dekat dalam tu. Harganya mahal, tuan-tuan. Harganya 10,000 sekali tanam. Tuan-tuan, kalau begitu tidak boleh gunakan harta si mati untuk tujuan itu. Duit itu digunakan pada yang sekadar dia selesai urusan pengebumian. Urusan pengebumian, dah, itu je boleh ambil duit dia. Tapi siapa yang nak buat macam tu, boleh gunakan duit masing-masing sendiri. Contoh, anak dia kata, jomlah kita tanam dekat Sedar, sebab senang nak ziarah. Sebab anak-anak semua kat KL kan, kita bawa ke sana. Lebih-lebih tu yang bawa pergi jauh, transport ke sana sampai ke KL, sebenarnya boleh tanam dekat sini. Tapi anaknya kata nak tanam di sana, tuan-tuan, itu jangan guna duit si mati, kerana itu dipanggil lebih daripada sepatutnya. Sepatutnya dia ada, beli kat sini, tanam sini, selesai dah. Itu guna duit si mati. Lebih-lebih di sana. Ataupun lebihan digunakan untuk buat kenduri kendara. Tak boleh gunakan duit si mati. Dan saya nak sebut kepada tuan-tuan semua, tuan-tuan, bila berlaku satu kematian, tidak wajib untuk melakukan kenduri malam itu. Tak mesti melakukan malam itu, dan tak mesti melakukan besok malamnya, dan tak mesti melakukan lusa malamnya. Nah, tak mesti saya kata. Bukan saya kata salah buat, tapi tak mesti nak buat. Dan seandainya nak buat juga pada hari itu, atau esoknya, atau lusanya, jangan sekali-kali menggunakan atau membebankan. Pertama, jangan guna duit si mati. Yang kedua, jangan bebankan keluarga si mati. Tuan-tuan, saya nak sebut kat tuan-tuan semua ni, masyarakat kita terkadang begini. Masyarakat kita ni kalau kenduri ni, tuan-tuan, macam aktiviti wajib. Maksudnya apa? Kalau meninggal je, tuan-tuan, meninggal, contohnya suami ataupun isteri, suaminya meninggal, jadi isteri dan anak-anak dia meninggal je, tuan-tuan, otak dia dah fikir dah. Tadi meninggal dah, nangis dah, tuan-tuan. Otaknya fikir pula, malam ni nak kena buat kenduri lagi. Tertimpa dua timpaan. Timpaan pertama, musibah ahli keluarga meninggal. Timpa kedua, malam ni kena beli nasi telur ayam. Kalau murah tak apa, tuan-tuan. Barang semakin naik. Jadinya, tuan-tuan, otak dia ni sudah beban lagi. Maka, tuan-tuan, yang sebenarnya kalau nak buat makan-makan, nak jemput orang, sebab orang datang nak ucapkan takziah ni, kan, saudara daripada jauh datang meninggal, datang rumah dia, mesti nak ada makan-makan, nak takziah. Yang kena menyiapkan makanan itu adalah, kalau tidak kaum kerabat, jiran tetangga. Faham tak? Jadi jangan sekali-kali perintahkan atau suruh tuan rumah sediakan makanan kenduri. Caranya macam mana? Kalau ada pakatan kampung, gunakan pakatan kampung. Pak Imam datang dekat dia, cakap, okey, kamu jangan fikir apa-apa. Malam ni nasi saya bawa, lauk Bilal bawa, telur goreng siap bawa, sambal Noja bawa. Nampak? Selesai tak? Selesai. Air hal ehwal wanita bawa. Dah selesai habis cerita. Besok hari yang kedua, kalau nak buat, saya kata tak wajib nak buat. Kalau dia kata nak buat, rotate pula. Saya bawa sambal, Imam bawa ayam, ini bawa ini. Itu tak apa. Nabi SAW pernah menyebutkan kepada mereka, para sahabat, ketika meninggal keluarga Ja'far, kata Nabi SAW kepada mereka, isna'u li ali
Ja'far ta'aman. Buatlah, siapkanlah bagi keluarga Ja'far itu makanan. Nabi suruh sahabat, kamu siapkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ini sudah tuan-tuan sakit pening kepala, menangis sebab ahli keluarga meninggal dunia. Anak lah contohnya tuan-tuan. Malam tu menangis lagi sebab duit kena keluar. Allahu Akbar. Begitukah Islam ajar kita? Tidak. Bila kita sedih dan menangis, orang datang ucap takziah, maka orang lain tolong siapkan makanan. Faham sih? Jadi lepas ni jangan. Tapi kalau rasa orang tu tak nak tolong buat makanan, dah tak payah buat. Tak payah buat. Kosong je. Datang air kosong saja. Tapi kalau nak ikut dia punya perbuatannya, maka tuan-tuan yang kena bawa makanan kepada mereka. Yang ini bawa ayam, ini bawa ni, siapkan makanan. Okey? Baik, itu kaedahnya. Jadi jiran, tetangga, saudara mara kena faham situasi itu. Jangan sampai membebankan keluarga si mati. Jangan sampai membebankan keluarga si mati. Itu yang kedua. Setelah pengurusan jenazah selesai dilakukan, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, maka ini pun saya nak sebut juga tuan-tuan, pahala orang yang mengikuti jenazah ketika jenazah disiapkan. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, tuan-tuan boleh catat ini tuan-tuan, haqqul muslim alal muslim sittun. Hak seorang Islam ke atas seorang Islam ada 6 yang kamu kena tunaikan. Hak seorang Islam yang perlu ditunaikan ke atas seorang Islam ada 6. Kamu kena tunaikan hak ini. Apa dia? Yang pertama, iza laqitahu fasallimu alaih. Kalau kamu bertemu dengan seorang Muslim, kamu pun ucapkan salam kepadanya. Okey, itu kamu kena buat. Ataupun dalam satu riwayat yang lain, bahasa yang digunakan adalah raddus salam, balas ucapan salam. Contoh disebut Assalamualaikum, kita dengar ucapan salam itu, hak dia ke atas kita. Faham tak? Hak dia. Contoh saya bagi tahu kat Haji Latif, Haji Assalamualaikum. Saya bagi tahu je dekat dia Assalamualaikum tuan-tuan. Hak saya yang dia kena tanggung, dia kena tunaikan. Selagi dia tak buat, saya berhak ke atas dia. Ataupun ada hak saya yang dia belum tunaikan. Sampai dia kata Waalaikumsalam, baru selesai cerita. Selagi tidak, hak masih belum ditunaikan. Nabi sebut dalam hadis, hak seorang Islam ke atas seorang Islam, pertama, beri salam ataupun menjawab salam. Selesai. Yang kedua, hak ni masih hak lagi. Yang kedua, wa iza atasa fahamidallah. Wa iza atasa fahamidallah fashammithu. Kalaulah seorang Islam itu bersin. Bersin macam mana cik? Bukan yang ni menguap kan? Menguap bersin. Ingat bukan menguap bersin. Bukan apa sebab nampak ramai nak menguap tu. Apabila seorang Muslim itu bersin, Nabi sebut fahamidallah, kemudian dia puji Allah. Dia bersin, lepas tu dia kata Alhamdulillah. Hadis ni sebut kalau dia kata Alhamdulillah, dia puji Allah. Gunakan lafaz apa tak kisah, yang penting dia puji Allah. Contoh dia kata syukrulillah, hamdanlillah, Alhamdulillah. Contohnya kan, dia puji Allah Ta'ala. Fashammithu, maka tashmitkan ia. Tashmit maknanya apa? Sebut yarhamukallah. Faham tak? Itu hak dia. Maknanya, kalau Haji Latif bersin, tuan-tuan, saya duduk dalam kereta dengan dia, satu kereta dengan dia, tiba-tiba sedang dia bawa kereta, dia pun saya pun tunggu dia. Saya dengar, saya tak nak cakap apa-apa. Saya diam, tunggu. Dia dah siap tu, dia ambil tisu dia. Alhamdulillah. Saya kena cakap yarhamukallah. Kalau saya dengar dia sebut Alhamdulillah selepas dia bersin, dan saya tak kata yarhamukallah, ada hak dia di atas saya yang saya belum tunaikan. Besar tak tuan? Besar. Kenapa?
kerana orang itu bersin dan dia bersyukur kepada Allah, dia puji Allah, maka kamu dengar orang yang puji Allah, kamu doakan dia, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Ini bukan hanya daripada orang Muar kepada orang Muar. Kalau tuan-tuan pergi ke Perlis, tuan-tuan di Perlis, duduk dekat bus stand, nak ambil bas daripada Perlis ke Muar, tuan-tuan, alhamdulillah, tuan-tuan pun tengok, ini Bangladesh ni. Tak nak jawab. Alhamdulillah. Kalau dia dah sebut alhamdulillah, tuan-tuan, Islam lah tu orang tu, maka sebut yarhamukallah. Tuan-tuan pergi ke Australia, nak naik kereta api, belum naik kereta api sambil beratur tu tiket tu, orang depan kita dia pun sebut alhamdulillah. Tuan-tuan, kita tengok, ini mata sepet ni orang mana ni? Ni bukan orang Malaysia ni. Maka kita pun tak jawab. Bukan begitu. Nabi kata hak seorang Islam ke atas seorang Islam. Baik dia Bangladesh, baik dia India, baik dia Nepal, baik dia apa, selagi dia mengucapkan alhamdulillah ketika ia bersin, kita yang mendengar, hak dia ke atas kita untuk kita ucapkan yarhamukallah. Tuan-tuan bayangkan benda ini kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan akan merasakan umat Islam adalah umat yang bersaudara walaupun kita terpisah di pelbagai negara. Hatta tuan-tuan pergi jauh-jauh mana-mana pun negara, tuan-tuan pergi ke Kenya, ke tuan-tuan contohnya, tuan-tuan pergi ke Tanzania yang dalam-dalam tu, tuan-tuan akan rasakan kita ni macam satu keluarga walaupun tak pernah kenal. Yalah, kita ucapkan salam, assalamualaikum, orang boleh doakan kita waalaikumsalam. Kita bersin, orang doakan kita yarhamukallah. Nampak tak? Maknanya kita pergi ke mana, kita tak rasa asing, kerana di mana ada orang Islam, di situ ada keluarga kita. Itu hebatnya ajaran sunnah Nabi SAW yang perlu kita budayakan. Faham tak? Saya nak sebut ni, tuan-tuan, memang kita kurang budayakan itu. Budayakan bagi salam kurang, budaya menjawab bersin pun kurang. Tapi kalau orang itu bersin, dia tak puji Allah, tuan-tuan tak dituntut untuk jawab. Okey? Tak dituntut untuk jawab. Tunggu dulu. Dia jawab alhamdulillah, baru kita doakan dia. Baik, clear. 2. Yang ketiga, wa idzastansahaka fansah lahu. Apabila seorang Muslim itu datang kepada kamu dan dia minta kepada kamu akan nasihat, satu nasihat. Contoh, dia datang dekat Haji Latif. Saya sebab kenal Haji Latif namanya, tuan-tuan, yang lain tu tak kenal. Jangan terasa, tuan-tuan. Tak apa, lepas ni kita boleh berkenal-kenalan dengan lebih mesra lagi. Tuan-tuan, orang datang kepada Haji Latif, dia kata, Tuan Haji, tolonglah nasihatkan saya. Hidup saya ni kacau bilau, dengan keluarga bermasalah, dengan mak ayah bermasalah, dengan anak-anak bermasalah, meniaga tak jadi. Saya pun tak tahulah hidup saya ni macam mana. Dia kata kat Haji Latif gitu. Ada seorang ni contoh, tuan, dia kata, Ji, tolonglah nasihatkan saya. Tuan-tuan, hak dia sebagai orang Islam yang pergi jumpa Haji Latif, minta nasihat kat dia, hak yang perlu Haji Latif tunaikan adalah bagi nasihat. Kalau dia tak bagi nasihat, tertanggung hak orang Islam yang dia belum tunaikan. Contoh, dia kata apa? Dia kata, nak, aku ni pun jahat juga macam kamu, takkan aku nak nasihat kamu. Jangan kata begitu. Jangan kata begitu. Walaupun kita tahu kita banyak kekurangan. Bila orang datang minta nasihat, nasihatkan dia. Paling simple, buatlah apa pun. Contohnya apa? Nak banyakkan taubat, istighfar banyak-banyak, kemudian banyakkan baca Quran dan banyakkan sedekah. Dah. Paling simple, tuan-tuan. Ataupun apa? Minta maaf kepada mak ayah. Mungkin ada dosa kamu buat dengan mak ayah kamu, ataupun dosa kamu buat dengan guru-guru kamu, sehingga masalah-masalah ini menghantui diri kamu. Buat, nasihatkan apa je. Jangan sampai seorang budak atau orang tua jumpa kepada kita, minta nasihat kat kita, kita kata, minta maaf, saya pun nakal juga. Nampak? Jangan kata begitu. Okey, tuan?
Bila ada orang datang pinta nasihat kepada kamu, fansah lahu, nasihatkan dia, kerana itu hak dia. Mengapa tuan-tuan? Orang yang datang minta nasihat kat kita, semestinya dia itu mengalami masalah. Kalau dah datang kat kita, dia minta nasihat kita untuk kurangkan masalah dia, tiba-tiba kita kata, aku pun dah jahil macam kamu. Hilang tak masalah dia? Tak hilang masalah dia. Kita tak nasihat apa-apa kat dia. Nampak tuan-tuan? Jadi bagi nasihat, walaupun sedikit, berikan nasihat kepada dia. Yang kelima,